Saya Siti Salwa binti Wahid berpegangkan nombor kad matrik D202120987552. Saya Anis Nabila binti Baharudin berpegangkan nombor kad matrik D2021987559. Saya akan menerangkan pembentukan falsafah pendidikan guru. Sejarah pembentukan falsafah pendidikan guru Malaysia. Pembentukannya bermula sebelum tahun 1982 lagi, di mana pendidikan guru di Malaysia ketika itu masih tidak mempunyai satu falsafah yang tersurat dalam bentuk dokumentasi. Contohnya Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1961 dan Rancangan Malaysia. Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib menjadi asas kepada pembentukan sistem dan dasar pelajaran kebangsaan seperti termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Ketiga-tiga dokumen ini amat menegaskan perpaduan sebagai matlamat utama negara. Di samping itu, usaha-usaha juga mesti dilaksanakan untuk memajukan aspek pembangunan bangsa dan negara meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kemajuan dalam aspek-aspek ini bertujuan untuk mempercepatkan serta memperkukuhkan cita-cita ke arah mewujudkan perpaduan negara. Berdasarkan huraian sejarah pembentukan falsafah pendidikan guru di atas, dapatlah disimpulkan bahawa guru sangatlah penting untuk negara kita dan institusi pendidikan guru cukup berperanan untuk melahirkan guru-guru bagi mendidik anak bangsa untuk menjayakan falsafah pendidikan di Malaysia. Seterusnya, pada tahun 1979, Laporan Jawatankuasa Kabinet telah menetapkan hala tuju pendidikan guru di Malaysia. Antara hala tujunya adalah menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi mengembangkan lagi potensi murid secara seimbang dan harmoni, terutamanya dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani, serta melahirkan guru yang dapat membudayakan lagi ilmu dalam masyarakat. Objektif mendokumentasikan falsafah pendidikan guru secara rasmi adalah untuk menjadi satu rujukan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang akan melahirkan guru-guru di Malaysia. Kandungan falsafah pendidikan guru terbahagi kepada dua, iaitu tersurat dan tersirat. Kandungan tersurat mempunyai 9 aspek. Yang pertama, guru yang berpekerti mulia. Guru mestilah sentiasa bersedia meletakkan kepentingan utama kepada pihak lain seperti murid, ibu bapa murid, masyarakat dan negara melebihi kepentingan diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang terpenting dan utama dalam hidupnya. Yang ketiga, guru yang menjamin perkembangan individu. Guru sentiasa memberikan keutamaan dan memastikan setiap murid diberi peluang untuk kembangkan potensi dan bakat mereka secara menyeluruh dan bersepadu, merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pembelajaran dan aktiviti kokurikulum. Yang keempat, guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Seseorang guru yang sentiasa berfikiran positif, proaktif, inovatif dan motivatif serta mempunyai minda yang ke hadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya. Yang kelima, guru memelihara suatu masyarakat demokratik. Kandungan ini menerangkan bahawa guru mesti sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil dalam membuat keputusan serta bertindak berasaskan pertimbangan wajar. Yang keenam, guru menyanjung warisan kebudayaan negara. Guru meletakkan diri sebagai contoh untuk mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Yang ketujuh, guru yang memelihara suatu masyarakat berdisiplin. Seseorang guru hendaklah memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh murid.
agar dapat membentuk masyarakat yang cemerlang dan berdisiplin, seperti menerapkan semangat cinta kemerdekaan dalam diri murid, menyemai perpaduan kaum dan semangat kekitaan. Kandungan falsafah pendidikan guru yang ini tersirat mempunyai 4 cabang. Cabang yang pertama melalui metafizik. Ia menjamin perkembangan individu dan memelihara masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Cabang yang kedua, falsafah melalui epistemologi. Ilmu berkembang selaras mengikut peredaran dan kemajuan semasa agar tidak ketinggalan zaman. Cabang yang ketiga, falsafah melalui psikologi. Guru berpekerti mulia menunjukkan aspirasi negara dan menyanjung warisan kebudayaan negara dengan beretika serta taat dan patuh kepada peraturan dan sebagainya. Dan akhir sekali, cabaran falsafah melalui logik. Amalan atau nilai yang baik dalam melakukan tugas secara profesion dapat mempertimbangkan mutu profesion dan kualiti perguruan. Seterusnya, saya akan menerangkan falsafah pendidikan guru sebagai teras kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru dari aspek pengetahuan, keterampilan, sasya dan etika guru. Dari aspek pengetahuan, seseorang guru itu perlulah bijak bertindak sebagai penyebar ilmu. Menurut Rakbir Kaur pada tahun 2007, guru berfungsi untuk mendidik murid melalui pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada aspek disiplin dalam kurikulum sekolah. Setiap guru harus bersikap amanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas, sanggup berkorban daripada segi masa dan tenaga serta mempunyai sikap membantu dalam menyampaikan seberapa banyak ilmu kepada murid-muridnya. Seterusnya, dari aspek keterampilan. Di kalangan guru adalah faktor untuk merealisasikan misi nasional bagi melahirkan modal insan yang berkualiti. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga pada tahun 1998, keterampilan membawa maksud kecekapan dan kemampuan yang tinggi, manakala terampil adalah cekap dalam melaksanakan sesuatu dan menyelesaikan masalah. Bagi melahirkan seseorang guru yang berketerampilan, guru itu perlulah menguasai ilmu pengetahuan dengan luas. Contohnya, guru itu berusaha mempelbagaikan teknik mengajar supaya apa yang diajar dapat dipahami oleh setiap pelajar. Terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh setiap guru. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan membuat variasi simulasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan membimbing kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan akhir sekali, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dari aspek sasya, guru berperanan sebagai pembentuk sasya. Tugas utama seorang guru adalah mendidik muridnya agar menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, masyarakat dan negara. Menurut Rakbir Kaur pada tahun 2007, guru harus membentuk murid-murid supaya mempunyai sasya, akhlak yang mulia dan nilai-nilai mulia yang tinggi. Oleh itu, guru juga harus mempunyai sifat dan kualiti peribadi, bersikap profesional dan sosial yang baik supaya dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan sempurna. Akhir sekali, etika guru iaitu aspek yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Melalui etika, guru perlulah sentiasa bekerja dengan ikhlas, amanah, bertanggungjawab terhadap individu, masyarakat, agama dan negara. Secara umumnya, dengan adanya tingkah laku yang baik, cara bekerja seseorang itu mampu menghasilkan pencapaian yang berkualiti. Di samping itu, dapat memperbaiki imej diri dan organisasi. Dalam petikan Profesor Muhammad Kamal Hassan pada tahun 1998 menjelaskan contoh teladan guru inilah yang dapat membantu pembentukan akhlak setiap pelajar.
Sistem dasar etika ini meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk serta yang betul dan juga salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli yang berkenaan. Dalam konteks perguruan, etika ini dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah Tata Susila Profesyen Keguruan. Etika tersebut menjadi garis panduan dan dasar yang harus dipatuhi oleh semua kaki tangan perguruan. Seseorang yang melanggar etika tersebut akan dikenakan tindakan tata tertib dan dikenakan hukuman yang sewajarnya. Oleh itu, setiap guru itu mestilah mengamalkan etika yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Seterusnya adalah analisis kriteria kerjaya guru sebagai profesional dalam perkhidmatan awam. Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Pada asasnya, tugas utama guru di sekolah ialah untuk mengajar dan mendidik para pelajar agar menjadi insan yang syumul selain daripada memberikan ilmu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut Muhammad Aizat Abu Hassan dan Kamarun Musa pada tahun 2020, profesionalisme guru merupakan sebuah bidang kajian yang berkaitan dengan standard atau piawaan dalam pengajaran ke arah yang lebih baik. Dan dalam banyak kajian dan tinjauan pustaka menunjukkan terdapat hubungan langsung antara budaya profesional dan profesionalisme. Terdapat 5 kriteria guru sebagai profesional dalam perkhidmatan awam. Kriteria yang pertama adalah pekerjaan guru merupakan suatu pekerjaan yang unik, di mana hanya guru yang berkemampuan memberi perkhidmatan terbaik untuk membangunkan personaliti, kebolehan intelek, rohani, emosi dan jasmani pelajar secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmoni. Meskipun pelajar mempunyai ibu bapa, televisyen dan internet, namun hanya guru merupakan pakar yang terlatih untuk mewariskan pengetahuan, kemahiran, nilai, kebudayaan dan kepercayaan kepada generasi yang seterusnya. Kriteria yang kedua adalah pekerjaan guru memerlukan tahap pendidikan yang tinggi. Sesebuah pekerjaan yang profesional seperti guru memerlukan keupayaan dan tahap pendidikan yang tinggi. Hal ini membolehkan para guru dapat menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan agar murid dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Kriteria yang ketiga adalah guru mendapat latihan khusus. Bidang kerja profesional adalah pekerjaan yang penting dan harus dilakukan dengan betul untuk mengelakkan kekeliruan ketika menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Seseorang guru mestilah menerima latihan ikhtisas terlebih dahulu sebelum melibatkan diri dalam pekerjaan sebagai seorang guru. Kriteria yang keempat adalah mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesen tersebut. Setiap jenis profesen mempunyai kod etika tersendiri dan berlainan dengan profesen lain. Etika ialah satu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Dan yang terakhir adalah bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dilakukan. Tanggungjawab itu bukan sahaja pada tugasan yang dilakukan, malah tanggungjawab itu juga perlu ada dalam setiap keputusan yang telah diputuskan. Apabila seseorang itu bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang telah dilakukannya, maka jelaslah bahawa suatu kerja itu mempunyai ciri-ciri pekerjaan yang profesional. Subtopik yang seterusnya adalah analisis komponen standard guru Malaysia ke arah melahirkan guru bertaraf dunia. Pengertian Standard Guru Malaysia SGM. Standard Guru Malaysia SGM menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Terdapat dua komponen utama yang saling berkait rapat dalam Standard Guru Malaysia, iaitu Standard S dan keperluan K. Tujuan kewujudan Standard Guru Malaysia dilaksanakan
adalah bagi meningkatkan kompetensi guru, iaitu mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya adalah rasional penggubalan. Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. Selain itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justru itu adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan. Selain itu, Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualification Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi. Seterusnya adalah tujuan penggubalan. Tujuan penggubalan adalah untuk mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. Selain itu, Standard Guru Malaysia (SGM) akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambah baik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. Standard terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah amalan nilai profesionalisme keguruan. Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, profesion dan sosial yang patut ada pada seseorang guru. Standard yang kedua adalah pengetahuan, kefahaman dan standard. Standard ini memperincikan kompetensi ilmu, pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengukusan, ilmu pendidikan, kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru. Standard yang ketiga adalah kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard ini pula memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. Seterusnya adalah keperluan. Dalam komponen ini, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan dengan mengambil kira dasar kerajaan, peruntukan kewangan, perkeliling am dan arahan pentadbiran, tuntutan serta perkembangan semasa. Terdapat 5 keperluan penting latihan perguruan yang dikenal pasti bagi memastikan guru mencapai tahap kompetensi. Keperluan yang pertama adalah kelaikan masuk dan prosedur kemasukan program latihan perguruan. Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Keperluan yang kedua adalah latihan pentaksiran dan penilaian. Keperluan ini memperincikan program latihan, sistem, pemantauan dan pentadbiran serta penilaian. Keperluan yang ketiga adalah kolaborasi dan keperluan. Keperluan ini memperincikan permufakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Keperluan yang keempat adalah infrastruktur dan keperluan. Keperluan ini memperincikan prasarana, pengajaran dan pembelajaran, informasi dan komunikasi. Dan keperluan yang kelima adalah jaminan kualiti. Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur dan aktiviti. Kesimpulannya, bagi melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia, kedua-dua komponen ini iaitu standard dan keperluan harus dilaksanakan. Standard Guru Malaysia yang mempunyai tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh seorang guru bagi menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warga negara Malaysia pada masa kini dan akan datang.
Standard Guru Malaysia (SGM) memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Sampai kita bertemu lagi.